Dah. Okey, ini untuk menguji water quality. Water quality yang kita ada untuk ujian sini hanya untuk pertama untuk acidity level, acidity dan alkali level. Mana di sini tulis pH lah. Kan mana dia kalau dia pergi bawah ke bawah, mana dia 6 ni 3 2 1 semua tu acidic lah. So kalau dia nombor tu bertambah dia alkali. So untuk kualiti air yang baik untuk kita mandi dan jaga untuk penjagaan, dia kena berada dalam 7.6 lah. 7.6. So itu level yang sesuai. Di sini kita ada klorin. Dan klorin ni kalau nombornya mengecil, mana dia berkurang klorin. Nombor besar dan colornya makin kuning, mana dia lebih klorin lebih lah. So dia ideal level tu dia tak bagi satu ni, mana 3 layer ni lah. 0.6 sampai 1.5. Sebelah ni bromin ni kita ada dengan ni, kita hanya untuk klorin saja. So kita ada 2 tester ni. Satu dia tulis kat sini phenol rate. Phenol rate ni untuk acidity lah atau alkali. Satu lagi auto. Dan auto toluidine. Ini untuk menguji kadar klorin dalam air lah. So untuk mengujinya kita flush dulu bekas ni. Kita flush bekas ni, kemudian kita akan ambil air di bawah sekaki pada aras air lah. So kita flush ni. So kita terbalikkan dan turun ke bawah. So, kita buka saja. So air itu diisi naik atas. Kemudian kita buang air itu sehingga pada aras yang ditanda lah. Allah. Lebih kurang gitulah. So ni aras ni lah. So pertama kita gunakan phenol ni 5 titik. Kedua-dua alat uji ni semua menggunakan 5 titik. Untuk aras tu kita masukkan 5 titik. 1 2 3 4 5. Tutup balik. Dan kita tutup mobile ni. Okey, kemudian kita masuk yang kedua untuk menguji klorin. Ini dia lock ni, so kita kena press dan pusing. 3 5 1 2 3 4 5. Okey. Nampak klorin berkurang kan. Check tak, kena check tablet dalam tu. Okey. Ini memang klorin berkurang. Ini pun dia dah a bit acidic juga ni. So color ni dah duduk kat sini lah. So kita nak color kat situ. So ini memang kita perlu untuk tambah soda ash. Nanti kita akan ke bawah lah tengok soda ash punya bekas. Dan yang ini kalau keadaan macam ni even tablet dalam rumah pump pun kadang tak recover ni. So untuk recover klorin level ni kita perlu tabur. Kan, tabur mungkin sebab semalam hujan. Jadi bila hujan memang klorin dalam kolam ni akan susut lah banyak. Jadi bila hari hujan selalunya kita kena burst kolam ni dengan klorin. Kan, kemudian tablet dalam rumah pump tu hanya untuk backup lah. Untuk maintain level klorin dalam air ni. So dalam keadaan ni memang kita perlu masuk. Ini pun kita perlu ni. Kan. Dah paras ni dah ni. Nampak kan color tu. Paras ni. Yang kedua ni. Nampak? Okey. Okey. Sudah belakang ni. Betul. Ni color ni kan. Dan hampir ke kuning lah. So kita nak ke arah ungu ni. Ni ungu pekat. So ni memang jauh lah. Memang agak bawah. So kalau klorin langsung dah jernih. So tak ada klorin dalam ni basically. Okay, so air ni kita buang keluar lah.
Okey, kalau apa-apa kerja kat sini, mula. Dah. Okey, kalau apa-apa kerja kat sini sebab ada klorin dan sebagainya, kita elok buka ventilation fan ni lah. Okey, untuk dalam rumah pump ni, kita ada 2 saluran. Ini dulu bekas untuk apa ni, bukan sauna dia panggil apa tu, jacuzzi yang jaga ni, tak ada lah pump ni. So that's why dia tutup. Okey, kita ada 2 saluran. Okey. Valve yang sebelah atas ni actually sedutan belah bawah. Okey. Yang bawah ni sedutan atas. Okey. Kalau buka, mana dia pemusing valve ni lurus dengan pipe ni, mana buka. Kalau kita tutup, kita akan melintang lah. Melintang tutup. So apa yang kamu nampak sekarang ni terbuka, bawah terbuka. Atas ni separuh. Mana sikit atas ni, kalau sampah-sampah terapung sebagainya, dia boleh pergi ke bahagian skrin tadi lah. Okey. Dulu Abi rajin buat belah atas. Tetapi masalah dia, bila buka belah atas, ada bubble keluar sana. Tak tahu mana satu piping ada kebocoran sebagainya. So sekarang ni majority kita buka belah bawah lah, atas sikit gitu. Okey. Ini pump. Dan dia pump ni kita ada skrin kat sini. Okey, skrin ni kita boleh nampak sampah-sampah ni, daun-daun sebagainya. Kalau dah kotor agak dah ni, kita kena buka dan bersihkan. Dan cara buka, sebab pump ni tak, kaki dia tak berikat. Jadi bila nak buka ni, kita kena tahan sikit lah. Contoh dia, kalau kita nak buka, kita kena arah sini. Sangkut ni kan, kita arah sini. So bila arah sini, dia akan cangkuk sini, kita akan cangkuk sini. Ini cangkuk. So kita kena tahan pump ni sikit kat sini. Kan, kita letak sikit lah. Letak sini, buka. Okay. Kemudian bila nak tutup, kita kena lawan dari sini lah. Tutup. Pastikan dia tak bergerak lah. Okey, bila buka, pertama kita ada satu o-ring getah di bawah dia. Kemudian bawah dia skrin dia lah. So pastikan bila pasang o-ring getah tu, gasket getah tu ada. Kalau tak, dia akan bocor angin lah. Dan kena tutup nicely lah, tak melampau-lampau ketat lah. Tapi snugly fit lah kan, sehingga tak ada kebocoran. Kalau bocor nanti running pump, kita akan nampak dia sedut angin lah sekeliling ni. Dan air pun ada keluar lah kan. Okey. Kemudian di sini pun saya tutup sikit. Sebab apa, sizing pump ni dengan ini sebenarnya ini apa ni, penapis pasir ni agak kecil sikit. So saya kurangkan flow ni supaya dia boleh menapis kotoran, tak melampau laju sangat air lah. So saya tutup sikit. Ini tak ada apa lah. Ini berguna masa bila? Masa kita nak flushing. Okey. So masa flushing kita nak air tu kuat supaya kita tendang habuk tu keluar lah. Okey. So selalunya Abi akan buka ni sepenuhnya. Okey. Dan operasi untuk membersih pump ni, dia ada beberapa step lah. Yang pertama, di atas apa ni, di atas penapis pasir ni, kita akan nampak filter, rinse, recirculate, backwash, tutup dan juga waste. Okay. So apa fungsi dia? Pertama, bila untuk filtration, operasi biasa, benda ni mesti menunjukkan kepada filter lah. Okay. Kita biasanya akan gunakan 3 ni lah, 3 position ni. Yang lain tu ada juga guna dia untuk kita buang air sebagainya lah. Ataupun kita tak nak dia filter dan kita nak pump ni sedut dan pusing balik tanpa, mana recirculate ni untuk air tanpa melalui pasir. Okay, tapi kita pakai lah ni. Okay. Okay, now benda yang wajib dijaga sebelum mengalihkan kedudukan ni, pump mesti mati. Air tak boleh tendang masa tu. Sebab apa? Benda ni macam plate lah, plate dan juga valve. Jadi kalau masa pump ni tengah berjalan, pasir ni ada kemungkinan melambung ke atas dan akan merosakkan plate tadi. Yang pengasingan apa ni, katalah macam ni, tutup kan, pengasingan ni lubang kan, ni lubang. Kalau pasir ni selit celah ni, dia akan rosakkan ni, dan gate ni takkan berfungsi dengan baik lah. Okay. So dia perlu dialihkan, diubah kedudukan dia hanya semasa pump tutup je.
Jangan sekali-kali pump tengah berjalan kita alih, no. Dia akan rosakkan valve system dia lah. Okay. So untuk operasi biasa macam saya kata filter. Okay. Bila ada baiknya contohnya sebulan sekali kan kita buat backwash. Tapi untuk buat backwash ni itu satu masalah, nak ambil masa sikit. Untuk kita sekarang ni dia 3 tile ke bawah paras air tu biasanya. Okey. Untuk buat proper backwash, sekurang-kurangnya tile tu 2.20, yang ketiga tu separuh air dia. Jadi kita cukup untuk backwash tanpa air tu berkurang sangat lah. Kalau kita boleh naik sampai tinggal 2 tile kosong pun lagi baik lah. Okey, sebab backwash mungkin mengambil masa seminit begitu kan, air banyak keluar tu. Okey. So operasi backwash. Okey. Sebelum pada tu selepas keluar dari pump ni, kita ada dosing, chlorine dosing yang kita guna tablet ni. Dan tablet sekarang ni dalam Lazada ke Shopee ada jual dah ni, tak ada masalah, tak perlu nak macam Abi tu pergi KL beli kan. Sekarang boleh order je online, tak ada masalah. Termasuk juga yang chlorine biji sana lah, yang tu, yang serbuk tu. Selang 2-3 hari biasanya, kurang pada seminggu lah, kena check dalam ni. So make sure ni terbuka. Dan kita tak nak masa kita buat ni risiko dia menyembur ke muka kita klorin semua, kita offkan dia. Ya. MCB ni, MCB ni dalam keadaan off. Off. Jadi selamat untuk kita buat kerja sini lah, tanpa, sebab kita ada auto. Mana dah tahu dia tak betul ni berfungsi baik lah. Kita tengok jam ni 11.30, this is the correct time. Dan yang mana benda ni yang ditarik ke sini ni, that means dia operating lah. Pump ni pada pukul 8 hingga 10 dan juga hingga 3 sampai 5 lah, 4 jam. Mungkin Nabi nak buat dia dulu Nabi buat 3 kali, tapi kalau banyak guna dan 3 kali lah. Dan sebaik-baik masa budak mandi kita on kan, kan? Sebab kita boleh klorin tu boleh ni lah, kita tambah dalam air tu. Macam sekarang ni selalu tak buat, kadang klorin tu habis kan. Okey, untuk keselamatan off kan ni. Dan kita untuk inspection, kita buka. Okey, dia ni tak melampau ketat sangat. Kita buka. So kita buka, kita boleh nampak tablet dalam tu. Hati-hati sebab dia akan keluar wap klorin. So make sure kita jauh lah, jangan tengok dekat sangat. Bau nanti tak bagus. So kita boleh intai ke dalam. Dalam ni ada lebih kurang 2,5 lah. Kan ini sebaik-baik kan tambah 1 juga kan. So bagi dia lengkungan 3 sebab dalam tu tinggal 2,5. So kita keluarkan 1 itu. Biasanya habis kapit dulu siap kan. So masukkan dia. Jangan terlepas banyak lah. Nak pegang dia tapi dia mekat bau dia. Okey. Kuat bau ni. So make sure dengan terhidu lah. Sebelum ditahan-tahan nampak dia. So lepas dia buat tu jauh sikit sekejap nanti keluar. Okay. So dah kita masuk tu, kita akan nampak ni sebaik-baik dia. Kita bagi dia tegak bagi ni. Tapi kalau masalah dia dekat. Macam tu. Kan? So senang kita nampak. Tu ada 3 ruang. Okey. So kita screw biasa ketat. Dah bertemu ni. Kita ketatkan sikit lah. Okey. So bila kita run, kita boleh uji tengok dia bocor tak bocor. Di sini untuk kontrol pertama, kita ada bypass ni kan. So kalau kita tutup sikit, air ni akan banyak lalu sini. Kita tak boleh nak tutup sangat lah kan. Biasanya akan buka separuh kan, separuh. Kemudian di sini juga ada kontrol ni. Kan banyak kita nak apa ni, dia untuk dia ni, sebab dia ada naik sini kan, air ni akan push naik sini, keluar sini rasanya. Sebab ini dia restricted kan. So dia kecil kan, supaya ada pressure naik atas. Naik atas, dia akan keluar sini balik lah kan. So kalau kita dia ada
off, 1/8, 1/4, setengah, 3 suku, full. Yang biasa tahu 3 suku itulah. Okay, now dah setting semua tu. Kita dah tengok semua, dah inspect, dah perlu masuk-masuk. Kita boleh on dari sini. Okay. Timer ni kena hati-hati sikit lah. Sebab dia tak ada proper punya casing, jadi dia wire-wire hidup menjaga sikit lah. Ni wire hidup kan, you know. So kalau kita nak buka tu, kita just tarik dulu jari gitu. Tangan pastikan bersih, kering, tak ada basah. Okay, timer yang baru ni, Hagger ni, German ni, dia untuk manual. Kita just push je, kita tolak ni, kita twist ke kanan sikit je. Twist kanan. This is manual. This is manual sekarang. Okay, untuk off kan, kita twist sikit ke kiri. Okay, so once kita twist ke kiri, yang nampak sikit tu, dia berada pada ni lah, I tu. Kalau dia ni, dia pada O. Mana manual lah tu. Manual. So kena hati-hati dia, tangan yang basah. Okay. So kita ada pressure meter kat sini. Okay. So bila pump ni fully running, kita akan nampak pressure ni. Pressure ni tak boleh tinggi sangat. Sebab apa, once tinggi sangat tu, Habib kata dia punya flow terlalu tinggi, dia tak boleh tapis. So kalau kita ubah-ubah sikit, dia akan ubah sikit lah. Sebab pressure tak kira banyak mana pun, dia still pressure sama kan. Kita block sini hanya flow je kan, banyak air lalu je kan. So bunyi daripada mana? apa dia? Dia ni air ni yang mengisi. So dia kosong, dia berhenti, dia tend to drop lah. Kita buka ni lagi dia drop kan. So ini panggil self priming pump. Tapi kalau kita buat pembersihan macam cuci skrin ni, masa kita buka, masuk dari skrin ni, kita spare satu bagi kecil air, kita isi air dalam tu. So dia lagi mudah nak priming lah. Lagi mudah dia nak prime air masuk, nak sedut lah. Kalau kita dah ambil masa sikit kan. Contoh dia, kalau kita vacuum tu ambil masa juga kan. Okay. So once dia, kalau tak ada leaking atau apa, dia akan penuh air dalam ni kan. So leaking apa, kita nampak dia tak penuh kan. Dia jalan tapi dia tak penuh kan. Dia susah nak penuh. maknanya ada angin lah. Ada angin dia sedut kan. That's why kalau pakai atas tu biasa tak penuh. Kalau kita fully bawah kan, dia cepat penuh lah kan. So anyway, pressure tu kita dah mula boleh baca sini. Pressure naik. So normally kita about atas ni PSI ni, about 5 PSI gitu lah. Less than 5 lah. So that's normal pressure. Dah habis. Okay, dah full out. Okay, untuk operasi backwash, kita pertama kita manualkan timer ni, dah manual, dah on je ni, pump dah running, semua air pun dah almost solid kat situ. Okay, dah boleh tu, dah almost solid. Tapi masih lagi kosong sebabnya ni lah. Atas ni, kalau kita tutup atas yang atas ni, dia lebih mudah cepat penuh kan. Saya main so tak penting itu. Okay, now dah running macam ni, kita off sini. Okay, mana apa ni, timer masih lagi manual. Kita off sini. Okay, so bila dah off ni, kita tekan sini, sebab dia itu dah pusing balik. Dia pergi backwash. Jangan keluar dekat pipe belakang. Pipe sana lah, yang tu mencucur ke sana. Pipe yang tu. So apa kita akan observe masa backwash ni, kita ada satu window kat sini, bulb ni. Okay, kita akan nampak air yang keluar ni, dia punya colour dia. Kalau dia mula jernih, almost jernih, dan kita boleh ni, sebab kalau betul-betul nak jernih, banyak air pakai. So kita, once kita dah ready backwash. Backwash ni, kalau kat sana nak tutup yang atas, buka bawah penuh sebaik-baiknya, sebab itu solid air ni. Okay. Okay. So macam dia kata, backwash kita boleh open full lah.
kan. Kita nak dia push habis. Sebab proses filtration ni, dia air datang dari atas, pergi ke bawah, kan di bawah tu ada cabang-cabang pipe tu, dia air situ, dia tapis, baru dia keluar balik pergi ke kolam. Okay, so bila backwash ni actually air ni terus pergi ke ke bawah, dia tendang ke atas. So whatever kotor kat atas ni akan naik dan buang. Itu bahaya kalau kita pergi pusing semasa tu, sebab masa tu pasir akan mula ngelapung ke atas. Okay, so once ready begini, kita onkan balik ni. So make sure tangan kita bersih, kering. Okay, so kita observe sini. Tu air keluar tu. Tapi kita nampak ada perubahan sikit dia off je lah. Ni maknanya dia memang buang air berkolam sikit lah. Air berkolam memang dia buang air berkolam. Dan untuk dia push ke atas. So air tu akan kelabut ke kotoran abu-abu lumut mati tu, dia keluar balik lah. Kita akan nampak dia mula jernih kan. So jangan terlampau ni, banyak air pakai lah. So once dah agak-agak ni, kan, kita matikan lah. Kita matikan. Dia dah stable. Kalau kita pergi pusing ke rinse. Kita pergi rinse dia. Rinse pipe benda-benda yang tu. Kita rinse sekejap. Pun tak ada kotor sangat lah. Dan ni tak kotor sangat kan. Tapi yang tayar rinse lama. Sekejap je. Dan kita pusing balik ke filter. Make sure kita press. So dah ready balik ke filtration. So once dah ready filtration, Abi tak pusing dulu. Kita ni buat setengah balik. Choke sikit lah. Bukan setengah, je lah, almost lah. Almost, jangan setengah sangat lah. Almost sikit lah. Dan kita dah balik lah. Air tu almost solid malah. Nampak? Nak penuh. Sebab dulu yang kalau pump sebelum ni nampak memang solid. Sebab piping system pun lah kita buka kan, pun gambar ikut habis yang pecahkan tepi tu. Kamu tak ikut kan? Tak. Dulu je ini. Okay, so this is normal running lah. This is normal running. Kita choke situ, bagi dia sana. Macam lah. Okay. So kalau air sana ini tak apalah, biar macam tu. Okay. Kita boleh pergi tolak ni lah. Tolak auto je lah. Tolak auto boleh. Sikit, twist sikit lah. Twist ke sini, ke kiri sikit. Okay, now it's back on auto lah. So dia ada handle ni, lekuk ni kan. Lekuk ni, so lekuk ni kiri kanan. Kan? Dia tak ada benda. Dulu boleh angkat-angkat kan. Now ni dia clip itu. Okay. Untuk proses vacuum. Untuk proses vacuum, kita hanya boleh vacuum daripada atas. Kan, daripada atas. Jadi bila kita nak vacuum, bawah tutup, atas tu kita close, atas fully buka. Tapi kena pastikan air tu cukup lah. Macam dia at least 2/0 setengah pada yang tayar ketiga tu. Kan, dia kena ada paras-paras. Tak cukup, kena isi dulu lah, baru boleh buat ni vacuuming. Sebab nanti dia masa nak sedut dengan air tu, dia tersedut angin sikit, you know. So kalau air tu cukup, dia okey lah. Alright. So once sana dah ready, apa buat? Jangan buat operation dulu. Pasang dulu pipe vacuum, cocok. Pasang pada vacuum head. Okay, turunkan ke bawah dalam air dengan handle the pole tu panjangkan. Kemudian dah ready sana, pergi kemari, close bawah, buka atas. Then you run manual. And run manual. Okay, so selesai sana, datang balik sini, jangan usik apa-apa lagi sana. Off kat sini ataupun pergi auto dulu, pergi auto balik, baru tanggalkan sini di luar sana. Faham tak? So awal kita pasang, datang sini on, bila dah habis sana, di sini dulu off kan. Kan? Then kita set balik biasa, baru cabut luar. Faham? Okay? Set balik biasa maknanya
buka penuh bawah, lebih belah atas. Lepas tu yang atas you ada option buka sikit tak apa, bagi dia sedut abu-abu di atas. tak mesti yang atas tu lah. Baik atas untuk bawah kan. Atas dia terbalik. Atas bawah, bawah atas. Okay. So settle lah. Ni semua settle. So now ni fully sedut bawah. Maknanya waktu pakai vacuum, yang belah bawah tu boleh tutup habis. Bawah kena tutup habis lah. Kita nak fully sedut. Kita nak fully sedut, powerful sedut lantai tu. Kalau kita, especially kalau ada berlumut sikit, kemudian kita tabur klorin, burstkan klorin, matikan lumut, kemudian kita gunakan alum tadi ataupun tawas ni untuk apa ni, untuk mendapkan mendapan tadi kan, dan kita sedut dia. Pada masa tu kritikal sikit, kadang habuk datang balik dan sebagainya, you know. So selepas vacuum tu, make sure you backwash lah. Itu sebab kena ada air cukup. Sebab vacuum, lepas vacuum biasanya elok backwash kan. Boleh tak kalau vacuum tu sambil isi air sikit? Elok lah, tapi very slow. Itu masalah tu. Cuma je sekarang ni habis saja kamu kepala pipe tu tukar kepada kepala pipe berskru, pasang yang clip tu, okey. Kemudian beli timer macam habis orang pokok tu, okey. Timer tu kita boleh setkan time kita nak, kan. Yang jangan dia seminggu, tapi kita ambil satu hari lah bila kita nak buat tu, kan. Bila kita nak buat tu boleh senang je. Katalah petang kamu balik kerja, kamu nak isi air, datang kan, kamu set manual berapa lama. Yang bulat tu boleh buat macam tu, manual on, kan. Berapa lama kita nak on, katalah 2 jam, kan. Biasa air slow ni biasa 2 jam baru naik separuh tile ataupun hampir 1 tile lah, kan. So dan nanti bila dah ni aspek ni dia dah habis tu, dia mati lah. Ya, tapi kepala tu nak tukar, yang kepala skru tu, dengan yang clip tu. Habis dia satu set macam habis jumpa kat DIY yang habis nak tu. Ada, kamu tengok macam tu, bukan DIY tu. Nanti tengok lah. So dah habis ni, matikan je. Okay. Bila kamu nak pakai ni, kamu ni turunkan dulu yang bawah ni. Turunkan ke belakang tengkuk. Tengkuk tu. So ini kamu letak kat hidung. Comfortable. Kau pakai kain mata, kena buka dulu. Letaknya. Letak belakang part atas. So hidung. Habis kena tindih tali tu, macam mata kat luar kan. Abi punya ni lampu. Asal kamu pakai ni, kalau buka klorin tak ada bau klorin. Okey. Klorin kat mana bawah? Apa tu? Ni. Lock. Okay. Bau kuat. Kalau pakai ni tak ada bau langsung. Boleh ikut habis. About setengah kilo gitu lah. Bau. Yang hidung. Tak, sembuh.
soda ash tu, bila nak tengok result dia? Oh, biar semalaman lah. Soda ash tak ada bau. Bau. Oh. Babi perut dalam tu kot. Kalau kat Luffy ni tak ada. Sebab angin tembak dari belakang. Dia soda ash ni. Kita dah pegang dia alkali. So kita boleh test dia. Kalau kita taruh air kan. Kita akan rasa macam bersabun lah. Ni tu. Oh sebab Tapi dia panas juga ni. Dia bersabun. Kan dia macam licin-licin sikit lah. bagi asid balik lah kan. Bagi bak alkali lah. Bagi bak alkali. Kan Oilite acid ni akan jadikan dia ada lumut. licin lah kan. So boleh kenal tu nak uji lah. Kalau yang tawas dia tak ada benda, tak ada rasa bersabun. Tawas sebelah tu. Tapi elok pakai soda ash ke tawas? Tawas ni, fungsi soda ash ni untuk meningkatkan alkali. Soda ash meningkatkan alkali. Kalau terlebih asid maknanya kalau color tu turun bawah sangat. Kalau turun bawah sangat. Kalau dia ungu sangat, nampak ungu sangat, you kena tuang asid dalam tu. Asid pada itulah tu. Asid ni asid cuci lantai tu. Yang kuning tu. Habis yang tawas tu? Tawas untuk memendapkan bahan-bahan tergantung dalam air macam keruh kan. Sama treatment plant dekat ni. Dia tabur tawas lah. Okey. Dan dia mendapkan semua yang all the maknanya kalau kita nampak kelabu aja dah letak berapa hari kelabu je tabur ya. Kalau kes macam kamu tiba-tiba tak jaga, naik banyak sangat lumut kan, hijau. Pertama, kamu kena tabur klorin lah, matikan tu. Tapi sebelum tabur klorin tu kena check air tu. Kalau dia terlampau asid sangat, tak guna. Kamu tabur klorin pun. Klorin cepat ni. Tak efektif. Klorin tak efektif untuk air yang beralkali, air yang berasid. Tak efektif. So you have to make it level tertentu, not alkali sangat, in between. Maknanya penting pada tahap pH tu lah. Tahap pH tu. Maknanya kita stabilkan pH tu dulu, baru kita fokus on klorin lah. Yes, tapi you boleh buat serentak lah kan. Tabur klorin, tabur tu. Once you dah test air tu, tabur klorin memang dah. Okey. Tapi result lepas satu malam. Bila kamu tabur malam tu kan, the next morning kamu nampak air dia kelabu. Sebab lumut hijau jadi mati. Daripada kali hijau dia akan jadi kelabu, dia mati lah. Sebab klorin. Sebabkan klorin. Okey. So kalau macam tu nak tunggu dia mendap takes many days. So untuk mempercepatkan proses, so itu kita masukkan tawas ataupun alum something. Dia sebab dia aluminium sulfate ke aluminium something. Dia panggil, kalau kita orang dulu panggil alum je. Kan kalau biasa perkataan biasa panggil tawas. Okay. So kalau kita beli dalam ni, kalau kamu tengok dalam internet dia panggil clear water. Tawas atau clear water. Jadi dalam sini kalau stiker masih ada. Nampak tu? Water clarifier. Nampak tu? Okey. Dia namakan water clarifier. Ini tawas. Ataupun alum panggil. Aluminium something lah. Okey. Yang ini soda ash. Soda ash. Okey, soda ash ni sodium something lah. Okey. So sejak itu kita okey, sebenarnya kalau yang terbaik, bila kita tabur benda dah ketul-ketul macam tu, nanti dia ketul-ketul kat bawah tu. Okey. Kalau ada masa, cari satu baldi lain, masuk dalam baldi yang ada air, kacau dia sampai dia hancur. Sampai dia hancur, baru tuang balik dalam tu. Even ini pun orang buat. Tapi bau lah kalau pakai ni okey. Tapi macam contoh, okey. Tadi dalam setengah kilo klorin. Estimate untuk kolam besar ni lah. Kalau soda ash pula, sebenarnya Abi main lebih kurang. Ada satu tester dulu yang dalam tabung tinggi Abi beli dulu. Ada banyak chemical untuk test. Tester tu kalau orang dah expert bagus. Sebabnya kita boleh
estimate kan berapa banyak kita perlu burst dia. RB ni main agak-agak. Kalau kamu lebih klorin pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Lebih soda ash pun tak apa, tapi yalah, biasanya RB masuk 1-2 penyangkut ataupun tak lebih sampai ungu kan, sebelum ni. Okey. So agak-agak kan klorin boleh lebih, tapi soda ash ni lebih nanti takut alkali sangat. So agak-agak lah. Kalau kamu uji lepas kamu esok lusanya tak cukup, just tambah sikit lagi lah. Kan? Cuma kerja dia itulah, nanti dia putih. Kalau kamu kacau dah siap, kalau kamu tabur dia tak kesan lah. Dia tak meninggalkan ni kecuali dalam ketulan je tu dia akan tinggal putih-putih kat bawah tu lah. Okey. Tapi maknanya water clarifier ni dia pakai contohnya macam dah berlumut, kita letak tu, bila lumut tanggal dia akan jadi biasa kelabu lah, ataupun kehijauan serbuk-serbuk gitu kan. Dia tak hijau dah, masuk masuk je klorin dengan proper air punya pH, mati habis dia. Mati habis dia. Tu yang kelabu kan, terbiar kelabu bahaya itu. Ni soda ash tu kan. Maknanya dia panggil floating particles lah. Kan. So alum ni ataupun tawas ni dia merangkap, dia tangkap semua ni, dia turun ke bawah. Dia berat. Dia tarik ke bawah. So itulah. So ni kita agak-agak. Tapi dia tak ada masalah kalau waktu vacuum tu tengah berjalan kan. Vacuum? Vacuum dah pump jalan kan. Maksud dia? Maknanya kita buat kerja tu waktu pump tengah hidup. Tak ada masalah. Okay. So 1 kilo lebih tak apa. So ini tak apa tangan kita, tapi klorin tu jaga sikit. Klorin dia nanti kulit dia kasar sikit bila kena. Ada sarung tangan untuk chemical tak ada itu. Kalau kita tabur sikit klorin tu tak ada nampak kan. Ni yang kelabu kan. Kelabu ni. Soda ash yang kelabu. Tapi nak biar dia mendap dulu ke apa? Tak, biar dia campur dulu. Maknanya kalau pakai tawas tu esok pun boleh kan? Kemudian tak apa. Jadi why elok maintain dia tidak itu jadi ni kan. Kalau kita tabur dia tak ada dah teruk sangat kelabu dia. Yang paling teruk kelabu kalau kita banyak sangat lumut. Untuk ni memang masa tu lumut tu yang jadi teruk kan. Maknanya tawas ni dia bukan benda yang terlalu kerap pakai lah. Tak. Kalau kita maintain jangan pakai tawas. Okey. Ini je kan. Jadi klip ni kena bertukar-tukar. Klip ni bila nak pakai ke sana kan. Kita klip sana tak ada lah? Tak ada dah, habis dia reput. Ni klip ni. Ni ada jual Shopee. Klip saya tengok lah. Klip besi habis tahu ada, tapi kita nak plastik. Kalau makan kena klorin dah hancur. So ini boleh tangan-tangan, make sure kita pasang kembali lah. Ni aluminium kan? Ini aluminium. So kita nak masuk, kita lari sikit pada lubang ni. Kita nak lubang dalam. Ini untuk ambil sampah terapung atas ke atau bawah. Ada mainan tu kita boleh ambil juga tu. Tu tengah tu. Sini. Dah ke tepi. Ingat nampak macam benda tu juga ke tepi. Basically tu dia. Kolam ni leka je. Kenapa? Kalau tak cukup jadi tak kuat sehari dua ni kan. Budak mandi tak tanpa on pump kan. Kena hujan